Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah pada pertengahan nisfu Sya'ban ini membawa keberkatan dalam kehidupan kita dengan kita memperbanyakkan ibadah dan dengan kata kita memperdekatkan lebih takrib kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung balik ini qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ilmihi wa 'ilmina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi kita ini kepada muka surat 28 kita coba ni orang ini kita muka surat 12 kalau apa waktu surat 28 orang ini iaitu surat 12. Qala musannif rahimahullah taala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan jangan berkecin padahal engkau berdiri, melainkan daripada darurah. Setengah perkara yang dimakruhkan lagi apabila seorang itu dia nak qada hajat, dimakruhkan dia tu kecim diri. Ini sabit juga dengan hadis Nabi SAW, Rasulullah larang kecim diri. Walaupun dalam hadis lain Rasulullah hanya sekali saja ketika kecim diri. Itu pun kerana ada darurah. Bukan kita kena tapih cerita-cerita Isa Aliyah yang nak memburukkan Nabi SAW. Jadi sebab itulah dimakruhkan kita kecim diri. Disebut dalam athar bahawasanya orang yang kecim diri ini syaitan amat menyukainya. Sebab diceritakan bahawasanya syaitan ketika dia dilaknat oleh Allah, yakni dipanah peti. Ini ulama membahas berkaitan kecim diri ini. Ketika syaitan dipanah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu rupa dia cukup huduh. Jadi cacatlah rupa dia. Jadi syaitan ni dia cari orang yang kecim diri. Tujuan dia cari tu dia nak duduk bawah. Dia nak mandi. Jadi bila orang tu kecim diri, maka menjadi ubat bagi dia. Dia sangat suka. Rupa dia akan kembali asal balik daripada dia cacat tu. Ini disebut oleh para ulama. Sebab itulah ulama menyatakan dimakruhkan kecim diri dan menyebabkan perbuangan kecil itu tidak habis. Itu di antaranya. Melainkan darurah. Melainkan darurah tu kita ada musyaqqah, itu tidak masalah. Kerana darurah dengan makna kerana paksa. Kerana terpaksa juga. Kalau kita duduk dipakkan jadi habis suara kita ataupun kita sakit ke, nak kecil duduk sakit di bawah ni, bekas aksiden dan sebagainya, na'udzubillah min zalika, maka darurah dibolehkan. Itu di antaranya. Ini disebut oleh para ulama ketika membahas berkaitan dengan kecim diri. Itu di antaranya. Dan dihimpunkan olehmu istinja itu antara memakai air dan batu. Maka jikalau engkau kehendaki istinja dengan batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu atau 1 batu. Tetapi ada baginya batu itu 3 penjuru. Dan hendaklah batu istinja itu suci lagi sekira-kira menghilangkan kasut. Kasut tu kalau sawab bukan kasut, yang ni kasat. Batu tu kita nak kasat. Di antara lagi istinja. Bila kita istinja ni, kita guna istinja, maknanya apa itu istinja? Istinja ini kita menghilangkan air najis. Tak ada air. Air tak ada. Tak ada air. Lepas tu kita disuruh ambil batu. Ambil batu. Sebatu tu sama ada sebutir besar tu ataupun sutir-sutir-sutir. Hak besar tu kita nak 3 penjuru.
3 penjuru. Untuk kita sapu. Sapu yang pertama, sapu kedua, tu. Yang penting batu itu kasar supaya dapat menghilangkan air najis, itu di antaranya. Di sana ada perbahasan juga ulama menyatakan bahawasanya kita diharus juga kalau kita hanya kita buang air kecil saja, memadai dengan daun kadang-kadang. Itu kerana darurah, maknanya kalau tidak ada air. Kalau ada air, mesti mendahulukan air dahulu. Itu di antaranya. Itu di antaranya disebut oleh ulama. Mana air ini mendahulu segala-galanya. Walaupun ada tisu basah ke apa ke, tapi nisbah pada air lebih utama. Melainkan balik kepada darurah tadi. Boleh orang ni dia sakit, bermain air dengan api pulak jadi rosak ataupun sakit atau sebagainya, itu tidak masalah. Jadi sebab itulah hendaklah batu istinja itu suci. Syaratnya kita nak ambil batu itu kalau tidak ada air, kalau kita buang air besar ke, maka sunat kita ambil batu itu bersih dan 3 penjuru dan iaitu batu tu dia ada 3 penjuru tu, dia bentuk dia tu dan kasar, mesti dia kasar supaya dapat menghilangkan. Sekira-kira menghilang rupa najis itu supaya kita dapat hilangkan najis itu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, demikian lagi engkau sapu zakamu 3 kali dengan 3 batu atau 3 tempat 1 batu, maka jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, engkau lebihilah akan batu tu, 3 batu tu 5 kali atau 7 kali, hendaklah hingga suci, dan jangan engkau istinja dengan tangan kananmu melainkan dengan tangan kirimu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi batu ni kalau kita tengok ukuran air najis lah, jadi disunatkan kita ni kita sapu pada zakat ni, yakni kamal luang tu yang membuang air najis tu 3 kali. Itu berkaitan dengan istinja. Kalau tak ada air lah, guna 3 batu tu, 3 penjuru ataupun suti-suti batu. Ataupun kita tengok ada lagi air najis, maka melebihi tak masalah. Kita lebih lagi batu tu ataupun kita tapi yang afdal ambil lagi lah batu. Ada pendapat kata kita ambil batu tu 3 tapi kita sapu berkali-kali. Ada ulama menyatakan itu akan membanyakkan air najis lagi, jadi eceh-eceh tak lain pula. Tu sebab kita ambil batu-batu lain kalau ada, itu di antaranya. Jadi cerita pada kita buat apa yang kita mampu, itu di antaranya. Dan disunatkan istinja, yakni menghilangkan tangan kananmu melainkan dengan tangan kirimu. Jangan kita istinja menghilang air najis ni dengan tangan kanan, apa-apa pun melainkan darurah. Darurah tu lainlah, tangan sakit ke apa ke, ada masalah. Tetapi bentuk istinja untuk kita nak basuh air najis, sama ada pada diri kita, sama ada pada kanak-kanak ataupun pada diri orang lain, diri membasuh air najis itu disunatkan tangan kiri. Itu di antaranya. Dan dia dimakruhkan. Saya nak guna juga tangan kanan, dimakruh. Makruh saja, tak molek. Bahak tu kita makan pula, dia tak molek. Sebab perbuatan itu Rasulullah larang. Perbuatan itu Rasulullah kata jangan kamu buat begitu. Tangan kiri jangan kamu makan dengan guna tangan kiri, kerana diri tangan kiri itu adalah disukai oleh syaitan. Itu di antara disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi bila ada suruhan Nabi, maka ia adalah suatu sunnah Nabi SAW. Itu di antaranya. Dan engkau baca ketika selesai daripada istinja itu di 2 tandah. Sudah kita selesai istinja, sama ada istinja dengan batu ataupun dengan basuh air, kita sudah keluar daripada tandah, kita bacalah Allah itu kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hussin farji minal fawahishi. Di antaranya, ya Allah, bersihlah. Sudah kita ni doa setelah daripada kita keluar daripada tandah ni, ya Allah,
bersih olehmu akan hati aku daripada nifaq, dan juga hasin, peliharakanlah olehmu, iaitu akan kamalumakuni daripada perbuatan fawahish, daripada perbuatan-perbuatan keji. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada engkau selesai istinja itu ke bumi dan atau kepada suatu, kemudian maka basuhkan dia. Jadi ni kalau kita istinja dengan batu lah, tak ada air dan sebagainya, sudah kita baca doa ni, maka kita sunat kita sapu pula tangan kita pada bumi, takut ada air najis melekat tu. Adapun kita basuh dengan air, hanya disunatkan kita basuh dengan air lah. Sudah kita keluar daripada tandas, disunatkan kita basuhkan tangan lagi, atau di antaranya kita melainkan kita yakin dah di tandas kita keluar daripada tandas itu tidak ada air najis dah, maka tidak masalah, cuma disunatkan. Itu lebih nak mentahqiqkan lagi kepada kebersihan. Itu yang dibahaskan oleh para ulama berkaitan dengan taharah. Itu di antaranya. Habis kita berkaitan dengan sedikit sebanyak ulama bahas berkaitan dengan qada hajat. Kita masuk pada fasa yang baru pula. Qal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi adabil wudu'i. Faslun fi adabil wudu'i. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mengambil air sembahyang. Musannif kita buat mari pula, Syekh Abdul Samad Falimbani ni, dia orang buat mari pula, iaitu kisah cara nak adab-adab. Cerita maknanya dalam kitab ni penuh dengan adab. Sebab itulah Syekh Abdul Samad Falimbani ni yang karang kitab ni, dia bukan setakat ilmu seorang ulama mu'tabar, tapi dia juga mujahid. Dia Terengganu kita ni pun dia pernah mari kat Pulau Duyung tu. Pulau Duyung dia pernah mari, singgah sekejap ketika nak tolong kawan dia Syekh Arsyad di Fatani yang karang kitab Sabilal Muhtadi tu. Maka dia nak tolong sebab tentera siang duk ratah umat Islam di Fatani tu. Jadi dia nak pergi tu, ketika tu nak belayar tu tengok tentera siang sedang menguasai. Dia pun balik undur semula, disinggahlah kat Pulau Duyung ni, kat main kapal layar tu. Dia singgah situ, buat sesaji balik, dan akhir sekali dia mati di Nur Fatan. Iaitu ada kubur dia di sana, itu di antaranya. Jadi nak cerita pada kita, Syekh Abdul Samad Falimbani ni, dia karang kitab ni dia letak penuh dengan adab cara ambil sembahyang, cara qada hajat. Ini semua daripada sunnah Nabi SAW. Dan dia banyak nakal daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mengambil air sembahyang. Apabila engkau selesai daripada istinja, yang ini sesudah kita ambil selesai buang air najis tu, maka jangan ditinggalkan bersiwak, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaqu mutahharatun lil fami wa mardatun li rabbi. Ala sawab ni kalau ada wa majaddatu lil basar. Kalau waktunya kalau ada jin, ala sawab bukan jin, tapi bacaan dengan wa muhiddatu ya tepatnya wa muhiddatu, menerang wa muhiddatu lil basar. Kalau ada kata ada kitab-kitab sekarang sekolah yang bukan silap musannaf kita, tapi sebabkan cetakan tu kadang-kadang ada kalimah jatuh. Tapi hak tepatnya wa muhiddatul basar, artinya bersugilah. Bersugi itu menyucikan bagi mulut, lagi marda bagi Tuhan, dan menerangkan bagi mata. Jadi Rasulullah SAW kata bersiwak. Sudah kita ambil asma, sudah kita istinja, kita buang air najis, kita nak ambil wuduk pula, disunatkan kita bersiwak. Bersiwak, apa itu bersiwak? Gosok gigi lah. Tak kira lah gosok gigi dengan kayu ke, dengan buah gigi ke, iaitu disunatkan. Ini disuruh oleh Rasulullah SAW.
Hadis dikeluarkan Imam An-Nasa'i. Lepas tu di antaranya. Jadi hadis yang kalau kita tengok di sini, dua faedah orang yang bersiwak ni. Ketika kita nak sembahyang, disunatkan kita bersiwak, gosok gigi. Kiralah dengan apa sekalipun ubat gigi apa, anti kayu suki tu. Tapi bersiwak di sini dengan mana kita gosok gigi dengan apa-apa sekalipun. Yang penting itu adalah dapat menyucikan. Kedua kelebihan, tiga kelebihan yang Allah beri kepada kita. Pertama, dapat menyucikan bagi mulut, lagi mardatillah, dan lagi yang kedua dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Dan menerangkan bagi mata. Kalau kita tengok di sini dalam kitab al-hadis, kalau wa muhidatul lil basar. Wa muhidatul lil basar tu kalau as-siwak mutahharatul lil fami wa mardatul lir rabbi tu sahih, hadis sahih tu, hadis sahih, iaitu bersiwaklah, bergigilah kamu kerana dapat menyucikan mulut kamu, lagi mardatillah, dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wa muhiddatul lil basar, itu kata Al-Haytami rahimahullahu taala, hadis itu adalah dhaif, tapi fadhil amal, maknanya hadis itu dhaif. Maknanya walaupun dia hadis dhaif, tapi ulama di sana ada perbahasan ulama juga. Mana orang selalu gosok gigi ni sendiri, mata dia akan gosok, akan teram. Itu dibahaskan oleh para ulama. Kalau kita nak berbicara lebih dalam lagi berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW, itu di antaranya. Kalau itu hadis dhaif, buanglah. Tak boleh buang. Kerana mungkin dia kesanak dia. Kadang-kadang dengan perawi dia, hadis tu saya kadang-kadang disebabkan perawi dia naik surga, naik kaki kiri misalnya kata. Jadi dia pembawa hadis Nabi SAW. Bila dia membawa hadis Nabi SAW, orang tengok dia, apalah dia perawi ni. Hadis ni bawa hadis, bawa perawi hadis tapi naik surga kaki kiri. Contoh, ataupun perbuatan lain lagi. Jadi ada kecacatan dalam periwayat itu. Tapi hadis ini dikatakan hadis dhaif. Tetapi yang as-siwaqu mutahharatun lil fami, itu hadis wa maradatil rabbi, itu hadis yang sahih. Itu di antara disebut oleh para ulama berkaitan dengan kesahihan hadis. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah Rasulullah sangat menjaga perbuatan ini. Rasulullah sehingga disebut lagi dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatum bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwakin. Artinya, satu sembahyang dengan bersiwak itu terlebih afdal daripada 70 sembahyang dengan tiada bersiwak. Itu di antaranya. Jadi Rasulullah menyatakan, itu dah hadis ni, kalau kita tengok pada bahasan hadis juga, hadis ni walaupun kelebihan dia ada, kelebihan asas kepada kelebihan hadis tu, asas kepada kelebihan siwak tu ada, hop di bawah tu, ada hadis hop bawah tu. Nama hadis ni juga kalau kita tengok hadis dhaif yang diriwayatkan Imam Baihaqi di dalam Syu'ab al-Iman, sanad yang dhaif. Tapi asas kelebihan hadis ini menunjukkan kepada kita ialah besar fadilat dia. Kalau begitu main hadis-hadis dhaif ni macam mana pula? Maka ulama kata fadilat dia tu, kelebihan dia tu. Jadi kitab ini banyak dinakal daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali ni mungkin dia kurang dah faqih dalam ilmu hadis. Jadi ulama tidak mencela Imam Ghazali. Seperti Al-Hafidh Al-Iraq, dia mentahqiq balik kitab Ihya Ulumuddin. Bukan dia mencela, dia mentahqiq balik. Orang hari ni dia menyatakan apalah, jangan ikut Imam Ghazali. Rosak Imam Ghazali. Kata kitab Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama, tapi hadis-hadis dhaif begini macam mana? Maka sebenarnya ilmu adab bagi Imam Ghazali cukup tinggi. Jangan sesekali kita, walaupun kita mengaji hebat secara mana pun, jangan mencela Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali ni, ulama ni dia ada kelebihan masing-masing. Ulama ni dia kelebihan sini, hak ni kelebihan fiqh, hak ni kelebihan hadis, hak ni kelebihan tafsir. Dia ada kelebihan masing-masing. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Orang cikgu pun gitu juga, kelebihan dia kuning. Doktor pun gitu juga, kelebihan dia hanya ada nak kata pandai belaka. Jadi ada kelebihan masing-masing. Jadi Imam Ghazali ni pada nisbah ilmu adab dia cukup tinggi.
Cuma ada kadang-kadang mungkin dalam bukan dalam bidang hadis, kadang-kadang ada hadis-hadis yang dhaif, itu di antaranya. Walaupun hadis dhaif tapi dia boleh fadail a'mal. Kita boleh asas kepada yang penting sekali kelebihan bersiwak itu ada di antaranya. Lebih lagi sebut dalam hadis yang lain, di waktu pagi kalau orang bersiwak ni, dia kita usiak pagi, malaikat rahmat akan mari hampir saja. Tapi kalau kita bangun pagi, lebih lagi waktu subuh, kita tak gosok gigi, mari-mari semayang saja, iaitu malaikat rahmat dia lagi. Dia sangat jauh kepada orang yang berbau mulut ni, itu di antaranya. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sahih ni, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Jikalau tiada bahawa kesukaran atas umatku, nescaya kusuruh akan mereka itu bersiwak pada tiap-tiap sembahyang, tetapi jangan bersiwak. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah kata, ini kelebihan bersiwak, menggosok gigi ni. Jikalau tidak menjadi kesusahan ataupun kesukaran bagi umatku ni, nescaya aku nak suruh mereka ni bersiwak. Tiap-tiap nak ambil sembahyang. Tiap-tiap nak sembahyang, ataupun dalam riwayat lain kata kulli wudu. Ni dan disebutlah hadis ni inda kulli solah. Tiap-tiap nak sembahyang. Dalam hadis lain disebut tiap-tiap kamu nak wudu. Disuruh kita sunat kita gosok gigi nak sembahyang ni. Kan? Jadi laula, kalau tengok sini, laula di sini menunjukkan bahawasanya hadis Nabi SAW, maknanya hadis ini cita-cita Nabi nak suruh umat dia sentiasa bersuci ketika nak sembahyang. Jadi cita-cita Nabi itu sudah ada. Laula tu cita-cita Nabi nak suruh kita bersiwak tu sudah ada. Untuk dia suruh kita ni bersuci. Tapi takut menyusahkan kita. Nabi ni dia sangat sayang kepada umat dia, dia takut menyusah umat dia, maka dia tidak paksa. Maka diri pada tidak paksa itu, maka itu adalah sunnah Nabi SAW. Sebab cita-cita Rasulullah ada, Rasulullah nak suruh umat dia buat begitu, maka kalau kita buat lebih baik, maka ia merupakan sunnah Nabi SAW. Setiap nak bubuh gigi tu, maka gosok gigi. Setiap nak sembahyang, ambil sembahyang tu, sunat kita gosok gigi, itu di antaranya. Tetapi kalau musannif rahimahullahu ta'ala, tetapi jangan bersiwak pada ketika puasa kemudian daripada gelincir matahari, kerana yang demikian itu makruh. Tapi kita disuruh bersiwak ni, tapi kalau bulan puasa selepas gelincir matahari, apa itu gelincir matahari? Yang ni selepas zuhur lah. Gelincir matahari itu selepas zuhur. Jangan bersiwak kalau boleh, jangan bersugilah. Selepas di bulan Ramadan ke, kita disuruh jangan kita bersiwak, jangan gosok gigi lah selepas zuhur tu. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan hadis yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, yang sahih juga. Rasulullah kata bau mulut orang-orang yang berpuasa itu di sisi Allah Ta'ala itu lebih harum daripada kasturi. Sebab bercanggah dengan hadis tu jadi makruh tu. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah kalau kita nak bersiwak, hilang fadilat, hilang fadilat mulut orang yang berpuasa tu. Jadi kalau kita bersiwak juga selepas zuhur, selepas gelincir matahari, maka hilang fadilat bau mulut orang yang busuk itu. Itu orang yang berpuasa itu di antaranya. Walaupun busuk, tapi hakikatnya di sisi Allah kasturi, itu di antaranya. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i kita, dia kata makruh. Dia kata makruh berpuasa, kita gosok gigi ni selepas gelincir matahari selepas zuhur. Tetapi kita kena tengok juga apa perbahasan ulama-ulama lain. Tapi ada ulama-ulama lain membahas kata tidak makruh. Nak gosok gigi lepas zuhur pun, lepas asar pun ada makruh. Ulama-ulama lain bahas. Sebab apa? Dia menyatakan kena hadis bersiwak, Nabi suruh bersiwak itu adalah umun. Nabi suruh gosok gigi ni adalah umun. Dan ulama bahas lagi, bau mulut orang yang berpuasa itu bukan mari daripada celah-celah gigi dia, tetapi dia mari daripada maidah,
daripada perut dia tu. Daripada perut dia kosong menyebabkan perut dia tolak angin, dia mari, dia keluar. Itu dia antaranya. Jadi keluar ubat tu sebab punca daripada maidah, bukan mari daripada gigi. Bau gigi tu, tapi mari daripada maidah dia keluar tu. Itu dia antaranya. Jadi kalau kita tengok hadis ini, maknanya hakikatnya bau mulut orang yang berpuasa ini maknanya bukan mari daripada mulut dia, tapi mari daripada iaitu mulut dia, perut dia, bukan mari daripada mulut dia. Sebab itulah kalau kita tengok dah begitu pening saya hak manusia ni, maka kata ulama kesimpulannya ada dua pendapat. Ada kata makruh, ada kata tidak makruh. Jadi kalau kita kata makruh, pendapat kata makruh sebab diiktibar kepada yang bau mulut tu. Tapi kalau kita nak guna pendapat tidak makruh, mau tak apa? Kita kerja pejabat-pejabat, kita suka bertemu orang ni, kadang-kadang bau ni jadi fitnah pula. Disuruh gosok gigi. Gosok gigi pula pada bulan puasa, jangan niat untuk menghilangkan busuk. Tapi ingatlah, kita gosok gigi tu untuk mengikut sunnah Nabi SAW, tidak apa. Jadi dalam makruh ni di bulan puasa nak gosok gigi atau tidak ni ada dua pendapat lah. Ada kata makruh seperti mana dalam kitab ini, dan ada kata tidak makruh. Jadi perkara ini tidak perlu kita memperbahaskan lebih panjang. Tak perlu. Ulama menyatakan tidak perlu kita membahaskan lebih panjang. Maknanya kalau kita nak buat pun tidak menjadi masalah, ataupun kerana kita ada sandarannya, tak apa juga. Dan kita tak ambuh gosok gigi pun ada masalah, ada sandarannya juga. Itu di antaranya. Itu dibahaskan oleh ulama. Itu betul di antaranya. Jadi kita iktibar pada hak itulah. Kalau kita buat segagah, kita pergi mana-mana, sekadar komo begitu dah lah. Itu kata Tuan Ghaji Rahim. Juga itu afdal. Maknanya kalau kita selalu bertemu orang, menyebabkan takut fitnah orang, menyebabkan orang kata apa dia ni. Orang kadang-kadang dia tak faham, dia tak tengok pada iktibar kelebihan bau mulut orang berpuasa tu, tapi kerja dia hanya nak kata saja. Nak kata saja apalah dia ni. Orang semak kemain. Mulut masya-Allah. Mulut masya-Allah. Ada main begitu. Itu di antaranya. Sebab itulah kita boleh, kalau kita berasa kawan ataupun sekeliling kita dia tak boleh. Dia kalau dia bau macam ni, dia akan buat cerita-cerita yang tidak baik pada kita. Maka gosok gigi lah lebih afdal. Itu di antara elok daripada fitnah. Mengelak daripada fitnah itu, daripada kita nak beramal yang makruh, maka lebih afdal kita elok yang ni kita buat. Jadi kesimpulan berkaitan dengan makruh gosok gigi ni, mana terpulanglah itu di antara. Macam bulan puasa lah, kita nak guna minyak atar, ada menyatakan makruh. Tetapi kalau kita guna di atas dasar niat mengikut sunnah Nabi SAW, tidak masalah. Ulama yang menyatakan makruh kerana dia kata menyegar balik kita. Kerana bau yang wangi ni menyebabkan kita jadi sihat balik. Ada ulama kata begitu. Dan ada ulama menyatakan tak ada masalah nak pakai minyak atar pun, kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana nak bau wangi tu nak menghadap Allah SWT. Itu di antara masalah. Itulah dalam bab kini lebih kita berlapang dada, lebih terbuka. Kalau kita guna pendapat tak boleh, makruh tanpa kita rojok kepada perbahasan ulama-ulama lain, jadi sempitlah fikiran ataupun ilmu tu. Sebab itulah kita tengok juga pada pendapat ulama-ulama yang lain dalam membahas berkaitan dengan menggosok gigi itu. Dan kemudian daripada itu, maka engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat, dan supaya tidak dikenakan dengan kepercikan air. Sunat kita nak biasa sembahyang ni duduk tempat tinggi, macam dekat surau kita ni tempat tinggi sikit. Itu sunat maknanya. Itu di antaranya. Jadi perbahasan ini ada perbahasan juga berkaitan dengan kelebihan bersiwak ni. Dan baca olehmu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika min rabbika an yahdurun. Jadi kita berhenti di sini. Ini kerana ada perbahasan panjang juga ni. Kelebihan dia ni. Ini dinakal Imam Ghazali, bukan daripada hadis tapi dinakal Imam Ghazali. Banyak mana nak
cerita pada kita, Imam Ghazali ni ilmu adat dia tinggi. Dia takrib dengan Allah lebih. Mari-mari orang yang konten Imam Ghazali ni, oh Imam Ghazali tak boleh. Tasawuf, mundur. Tak boleh begitu. Itu memfitnahkan ulama. Bila memfitnah orang biasa, teruk dah. Memfitnah para ulama yang mu'tabar, maka lebih-lebih dan lagi dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian daripada itu engkau duduk tempat tinggi, tidur situ, dan kemudian daripada itu maka engkau duduk pada tempat yang tinggi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat iktibar dan beramal apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab ini, mudah-mudahan menjadi keberkatan dalam kehidupan kita dan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم جمعنا هذا جمعهما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. لا تجعل الله فينا لمعنا شقيا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.